Baik, Alhamdulillah ada kembali bersama kami lagi di Rempai Pagi. Seperti yang dijanjikan ataupun diperkatakan sebentar tadi ya, kita sekarang bersama di segmen kewangan. Topik yang menarik pada pagi ini kami bawakan iaitu hijrah kewangan ya. Jadi bersama dengan seorang narasumber kita, mungkin Atul ingin perkenalkan? Ya, bersama saya iaitu Yang Mulia Puan Haja Raidah Haji Bujang. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Puan. Terima kasih. Dan kita ucapkan ya sebelum terlambat rasanya, selamat menyambut tahun baru Hijrah di awal Muharram ini ya. Sama juga, selamat menyambut tahun baru Hijrah. Saya mewakili pihak FPAB ingin mengucapkan juga kepada para penonton. Alhamdulillah, terima kasih. Jadi tajuk yang cukup menarik yang akan kita bawakan. Sebenarnya hijrah ni banyak perkataan ni. Orang tadi hijrah ni merangkumi. Jadi sebenarnya keuangan pun ada hijrahnya. Jadi bagaimana ya, apa yang sebenarnya dimaksudkan hijrah keuangan? Jadi sebagai mukadimahnya mungkin Puan boleh menjelaskan. Okey, jadi sempena dengan sambutan awal tahun baru Hijrah 1442, saya rasa topik ini relevan juga supaya tadi dapat memikirkan tentang hijrah dari segi kewangan. Dan nyorang kebetulan juga dengan penularan wabak COVID-19 ia telah nyorang menekankan lagi betapa nyorang perancangan kewangan ini tidak dapat diambil remeh oleh individu, apatah lagi oleh perniagaan kecil, apatah lagi yang besar. Jadi dengan hijrah kewangan ini, apa yang kita ni boleh buat ialah kita ni perlu meneliti semula orang muhasabah diri, tapi ini dari segi kewangan kita ni dan teliti tahap kewangan kita ni. Bagaimana kita ni boleh memperbaiki lagi. Orang jangan kalut dengan panic buying, walaupun hari itu ada orang panic buying itu. Okey. Dan kita ni perlu fokus kepada membuat simpanan dan juga penjimatan juga, sebab saya pasti masa hari itu yang panic buying apabila tiba-tiba dilanda wabak COVID itu kan kita ni banyak membeli baras and then lain lagi yang membeli Dettol lah, sanitizer, hand sanitizer berapa. Itu saya pasti orang banyak menggunakan simpanan kecemasan mesti orang, emergency savings. Jadi pada masa ini apa yang perlu dibuat ialah mungkin membuat simpanan itu semula secara konsisten. Bagi yang belum membuat simpanan, ia dah sudah masanya ni. Walaupun beberapa pihak tertentu yang menerusi pihak media ya yang sebagai lidah kerajaan menyampaikan bahawa tidak perlu adanya rasa panik tersebut Puan ya. Dan kita ingin mengetahui juga Puan ya, kena mau tak mau, sedar tak sedar, negara ketani Brunei Darussalam ini pun tidak terkecuali daripada sedikit, walaupun orang sedikit rasa impak daripada kesan pandemik COVID-19 ini ya. Tapi ketani pun sangat memaklumi keadaan di luar dari negara ketani pun mereka mengalami kesan ekonomi yang sangat teruk ya. Jadi kita ingin mengetahui apakah antara persediaan Puan hijrah kewangan ini mungkin dapat dijelaskan. Okey, untuk hijrah kewangan ini sebagai persediaannya ketani lah sebagai individu lah. Mungkin ini lebih mudah untuk yang mempunyai gaji yang tetap. Yang pentingnya perlu memulakan simpanan walaupun sedikit. Itu yang perlu itu basic, is the most basic. Jadi dan juga selain itu adalah untuk membuat penjimatan dalam perbelanjaan. Bagi saya membuat penjimatan masa ni senang pulang ni semasa COVID-19 ni sebabnya kita ni betul, tadi indah digalakkan orang ke tempat yang ramai-ramai orang, kita ni indah digalakkan membuat majlis yang besar-besaran. Saya percaya pada tahun ini saja siapa yang kahwin dan juga siapa yang masa tadi menyambut hari raya pun tadi banyak sudah membuat savings di sana. Jadi orang dah ada alasan yang kita ni dah dapat membuat savings tadi boleh membuat savings, tadi fokus kepada perbelanjaan terhadap keperluan sahaja. Contohnya apa tu? Makan, minum, bayar bil telefon, bil wifi. Kalau anda confirm tu, keluar orang dari bilik tu semua bertanya, kenapa tidak ada connection? Belanja melancong. Belanja melancong itu pun tani save jadi banyak savings yang boleh tani buat. Jadi diharap itu boleh menjadi satu satu budaya ataupun kebiasaan dengan adanya kehidupan baru ya. Jadi banyak sebetulnya kebaikannya bila mana COVID-19 melanda di seluruh dunia dan tidak terkecuali negara kita. Apa yang paling banyak ketika ini yang kita dengarkan, ada yang mengatakan katanya untuk berniaga, ada yang mengatakan kurang, tapi sebenarnya tidak. Ini yang feedback dan juga respon daripada mana-mana peniaga-peniaga kecil, terutama sekali peniaga online. Jadi mereka ini mendapat satu maklum balas yang sangat baik dan juga
sebagai pengguna ataupun pelanggan juga berpuas hati. Walaupun orang katanya ada runner untuk mengantar dan sebagainya, tapi indalah sama macam kita ni membeli di luar. Kerana kalau beli luar tu banyak perbelanjaan itu. Tapi dengan adanya perkara yang demikian seperti yang Is katakan, ia merupakan satu norma baru. Dan juga kita ada inisiatif untuk orang tadi bukan memang ianya satu inisiatif, tapi memang duit itu orang tahan-tahan. Selalunya kalau ni keluar, duit pun keluar negeri. Jadi ini berbelanja di dalam negeri pun, ia orang meningkatkan jimat dan juga meningkatkan ekonomi negara kita ni sendiri. Betul. Jadi di sini apa makna hijrah keuangan, simpan atau sedekahkan? Okey, simpan atau sedekahkan. Okey, di sini saya ingin juga mengingatkan untuk diri saya sendiri Okey, kalau sekiranya berkemampuan, bersedekahlah. InsyaAllah Allah Ta'ala sudah menjanjikan banyak ganjaran untuk mereka yang menginfakkan hartanya. Dan juga Lian saya banyak membaca tentang artikel-artikel yang mengongsikan tentang sedekah subuh. Jadi banyak fadilatnya kalau kita ni rajin bersedekah subuh. Tapi yang pasti dalam kebanyakan orang fadilat-fadilat dan juga yang dikongsikan itu, yang pastinya ialah Allah Ta'ala menyediakan banyak ganjaran untuk mereka yang bersedekah. Jadi simpan atau sedekah, berbalik kepada soalan itu, kalau sekiranya kita ni membuat perancangan kewangan kita ni boleh buat dua-dua sekali. Kita ni boleh simpan dan kita ni juga boleh bersedekah. Tapi Puan simpan atau sedekah kata Puan tadi. Tapi mungkin simpan bukanlah berarti kita ni untuk mengikat perut kita ni Mungkin dapat dijelaskan. Jadi perlukah persoalannya sekarang ini, perlukah kita ni mencari duit setiap masa? Jadi mengikat perut untuk merancang kewangan macam mana tu? Okey, di sini saya ingin jelaskan perancangan kewangan ini, mungkin ada yang belum faham apa merancangan kewangan ni. Perancangan kewangan ini ia satu proses untuk kita ni mencapai impian kita ni dengan menyusun kewangan kita ni. Macam payah bunyinya. Okey, tadi bagi contohlah. Contohnya orang itu kan naik haji. Dalam masa 5 tahun katanya ia mau naik haji. So ia simpan duit 300 setiap bulan untuk 5 tahun. So jumlah terkumpul dalam 18,000 tu So dalam 5 tahun artinya ia boleh menunaikan haji, tapi untuk ia seorang tu 18,000. So itu satu perancangan kewangan. Dan perancangan kewangan ini ia adalah berbeza-beza mengikut umur dan juga keutamaan. Contohnya kalau yang muda-muda, of course fokusnya barangkali beli kereta, kan beli kereta sport car lah. Dan kalau yang macam ada keluarga, mungkin fokusnya lebih kepada membeli rumah. Beli rumah pada umur 40 tahun. Contoh macam tu. Okey. Jadi apabila kita ni mempunyai matlamat macam itu sudah, indah semestinya bermaksud, okey, aku akan beli rumah ni umur 40 tahun, tani semua makan nasi katuk saja sampai beli rumah. Indah semestinya macam itu. Sebab, sebab apa? Kesihatan pun sebenarnya sama pentingnya. Bukannya buat simpanan ni, bukan simpanan ni saja yang penting. Menjaga kesihatan kita ni pun penting. Sebab kalau kita ni indah sehat, macam mana naikkan kerja? Kalau malar MC mungkin kena fikirkan semula tu. And then kalau sekiranya pun kita ni ada banyak wang, tapi kita ni banyak penyakit juga. Dan kebanyakan kewangan itu akan lari kepada membeli ubat-ubatan, untuk membayar rawatan, kos perubatan apa. Jadi sama juanya. Jadi saya rasa ingin saya tekankan di sini walaupun usulnya orang perancangan kewangan itu penting, tapi kesihatan pun sama-sama penting juga. Jadi saya harap semua orang akan dapat menjaga kesihatan dengan lebih baik. Jadi bila kita bercakap merangkumlah kewangan dan juga kesihatan. Jadi macam mana sebenarnya kita ni akan mengekalkan untuk membuat simpanan ni? Kadang-kadang bila ada simpanan, mau ada saatnya macam kan mau itu ini dah kuat hati keluarkan juga. Jadi macam mana kita ni untuk orang akan mengekalkan dan juga membuatkan ianya betul-betul simpanan kita ni dan digunakan pada saat-saat memang betul-betul saat-saat kecemasan. Okey, sebenarnya ada trik sebenarnya untuk membuat simpanan ini. Macam mana kita ni boleh kekal bermotivasi untuk membuat simpanan. Setiap simpanan itu, kita ni mesti ada apa tujuannya simpanan itu, apa objektifnya. Contohnya macam tadi saya beritahu untuk beli rumah, contohnya, ataupun untuk naik haji. Okey, kalau sudah kita ni akan naik haji, simpanan itu khas untuk naik haji. 300 setiap bulan untuk 5 tahun.
kalau sudah macam tahun itu sekiranya dia tidak dapat naik haji pasal COVID-19 tidak dibenarkan untuk menunaikan haji. So simpanan itu it means kita ni ada duit yang 300 atau tadi kan 300 tadi boleh gunakan untuk simpanan yang lain pula, ataupun kalau kita ni kan shopping boleh tak sudah tu pasal kita ni sudah mencapai tujuan kita ni yang menyimpan tadi kan. Kita ni sudah tujuan itu cukup sudah kan. Jadi kita ni ada extra 300 which kita ni boleh gunakan sebenarnya sama ada itu tu untuk lain-lain, sama ada tanikan bayar hutang atau buat simpanan baru kan, beli handbag. Jadi dari sana supaya kita ni kekal bermotivasi tu and then kita ni pun indah rasa macam ngalih macam menyimpan kan naik haji belum jojo naik hajinya. Kadang-kadang kita ni rasa macam tu, dan apabila melihat duit tu banyak kan macam wow, ada 20,000 ni dalam akaun, boleh tak tani belanjakan. Jadi ni orang ada dia orang rasa macam tu. Tapi kalau kita ni sudah tetapkan tadi punya matlamat and then kita ni gunakan mindset kita ni tu. Okey, so lepas 5 tahun duit ni boleh digunakan untuk yang lain lagi. Jadi di sana kita ni akan motivated dia lagi. Okey, kalau habisan ni kadang boleh ni beli handbag. Tiap tahun tu ni boleh beli handbag macam tu untuk motivasi kita ni. Jadi untuk menyimpan perlu ada motivasi juga kerana perlu ada target sebenarnya. Kalau kita ni menyimpan kewangan yang tambahan lagi, ini bukan tertumpu saja kepada kaum wanita tapi sebenarnya menyeluruh. Sama-sama. Kadang-kadang kita ni memikirkan anak-anak juga, anak-anak makin membesar, keperluan mereka juga perlu kita ni utamakan terutama sekali daripada segi pendidikan mereka dan juga apa keperluan untuk pendidikan dan juga pembelajaran mereka. Dan juga seperti yang Puan katakan, dengan adanya menyimpan keuangan ini perlu ada motivasi. Perlu kita memotivasikan diri kita ni. Jadi bahagian untuk kita ni menyimpan dengan adanya gaji yang ataupun yuran keuangan kita ni setiap bulan. Macam mana kita ni membahagikan untuk penyimpanan? Berapa yang akan disimpan apakah tu? Okey, ada peluang perkiraannya secara nyorang secara general lah. Macam simpan 20% daripada gaji, gunakan tidak lebih daripada 30% untuk membayar hutang. Tapi sebenarnya ia depends case to case basis. Bergantung kepada kita ni punya gaji dan juga perbelanjaan kita ni. Itulah yang antara basic juga, kalau kita ni dah tahu apa yang kita ni belanjakan, macam mana kita ni akan buat perancangan. Itu yang selalu part yang susah lah orang kan memikirkan macam duit itu sudah habis, so biar habis begitu saja, tapi anda tahu belanjanya ke mana. Jadi untuk kita ni buat perancangan kewangan, okay, next macam mana kita ni menyusun, itu yang susah sikit kalau ada details. Jadi sempena awal tahun hijrah ni juga, mungkin kita ni boleh jadikan ini satu new habit. New habit di mana kalau kita ni gunakan, kita boleh gunakan untuk merancang kewangan dengan lebih baik. Jadi artinya dalam arti kata lain Puan setiap gaji ataupun rezeki yang tadi peroleh itu, jadi tidak ada salahnya untuk kalau kita ni macam istilahnya jadi reward ataupun bagi penghargaan pada diri kita ni sendiri. Kalau macam rakan saya sebelah ni kan, jadi memang tidak salah dari sudut positifnya, memang aku suka berketerampilan sesuai dengan kerjaya. Jadi kadang-kadang saya bertanya macam tidak ada masalah atau apa, Atul memberi saya suntikan motivasi, katanya kita ni harus memberi penghargaan pada diri kita sendiri, berbaloi dengan apa yang tadi laksanakan. Penat lelah kita ni. Jadi kalau macam mana tu Puan? Pandangan Puan sendiri. Okey, bagi saya itu indah salah, sebab kalau sekiranya ia sudah merancang daripada gajinya, okey, 20% must be untuk saya sendiri as a reward. I will buy apa, tudung kah, baju kah, apakah. Itu untuk motivasi diri sendiri memang tidak ada salahnya. Macam perawatan spa dan sebagainya untuk kesihatan. Bagi saya tidak ada masalah asalkan ia memang sudah dirancang. Jangan sampai macam orang indam bayar kereta pasal untuk membiayai semua tu, dan itu memanglah orang perlu salah. Itu memanglah sudah menjadi satu kesalahan pula tu. Tapi kalau sekiranya digunakan sudah ada bahagian-bahagiannya, memang bagi saya itu tidak salah. Kita ni hidup sekali saja. Memang kita ni ingin orang enjoy life juga. Jadi sebab itu perancangan kewangan itu sebenarnya it is meant to untuk kita ni enjoy life juga. Bukannya untuk merancang saja. Orang selalu fikir satu, kalau merancang kewangan ni artinya dia tak boleh berbelanja apa. Bagi saya itu adalah pendapat yang salah, sebab sebenarnya kalau dirancang, kita ni boleh shopping dengan senang hati lagi. Sebab kita ni tahu yang lain sudah terjaga. Sudah duitnya. Ini memang untuk
kita ni berbelanja. Yang betul juga kan. Kalau sudah ada simpanan, ada rezeki Manfaatkanlah. Manfaatkanlah. Yang betul lah untuk diri sendiri ataupun penghargaan untuk diri sendiri. Ini bukan apa, kadang-kadang dengan adanya penghargaan untuk diri sendiri dan juga ahli keluarga ini memberikan satu kegembiraan. Kegembiraan yang juga merupakan salah satu merangkum kalau kita ni menjaga ataupun hijrah kepada keuangan ya. So apabila kita ni rasa happy kan, so tani macamnya orang appreciate yang tani sudah ada membuat perancangan kewangan apa tu. Betul. Jadi dalam masa yang singkat 3 minit Puan. Okey, 3 minit. Sebagai huraiannya macam mana? Kesimpulannya. Sebagai kesimpulan okey. Jadi kita ni harus menyedari yang kita ni pada masa ni berada dalam keadaan ataupun suasana yang berbeza. Tapi lagi sekali berbalik kepada yang saya katakan awal tadi, ia telah juga menekankan tentang pentingnya perancangan kewangan itu bukan saja untuk individu tapi juga untuk syarikat-syarikat dan juga perniagaan kecil apatah lagi yang besar. Okey, jadi sekiranya memerlukan panduan ataupun nasihat macam mana caranya untuk merancang kewangan ini, bis kita bolehlah menghubungi pihak FPAB di email kami asfpab@outlook.com ataupun melalui Instagram di fpab_bn. Facebook pun kami ada juga FPAB Brunei. Jadi insyaAllah orang kami ni Indah bukannya Indah kan marah-marah pasal habis kita berbelanja Indah. Mana-mana yang kami dapat orang tolong untuk memperbaiki lagi perancangan kewangan itu, di sanalah orang kami menawarkanlah perkhidmatan kami untuk membantu bis kita yang memerlukan. Jadi ada tidak pernah Puan bagi pelanggan-pelanggan itu yang datang untuk mengetahui bagaimana mengatur perbelanjaan, sedangkan katanya perbelanjaan itu minus sudah sebenarnya. Anda tahu kan pernah tak masalah macam itu? Okey. Sebenarnya ada peluang jua, ada, dan selalunya kami bekerjasama juga dengan institusi lain. Bagaimana orang kami boleh menolong mengatur semula kewangannya tu, tapi sudah tentulah dengan pertolongan macam institusi contohnya dengan bank. Kalau sekiranya diorang lihat dari segi kami punya rekomendasi itu, orang ini boleh macam ditolong dari segi kewangannya, provided that dia perbelanjaannya macam mana, dan itulah dari segi perkhidmatan macam itulah yang boleh kami orang cuba bantu. Tapi sudah orang dari segi sama ada pihak bank kan mau menolong kan Indah, itu bukannya kami punya decision kita. Kami cuma boleh menolong dari segi itu tu, memberikan orang penjelasan lagi ataupun memberikan perubahan bagaimana orang itu boleh dibantu, dan sekiranya pihak lain itu akan membantu, dan it is up to their decision lagi lah. Alhamdulillah. Cukup jelas penjelasan sebentar tadi dengan adanya segmen kewangan yang kita bawakan, iaitu hijrah keuangan yang betul dengan adanya simpanan yang kita buat, ini akan banyak membantu kita ni untuk menyelesaikan sedikit demi sedikit masalah keuangan kita. Jadi sangat bermanfaat Puan dengan penyelesaian sebentar tadi. Ribuan terima kasih kami ucapkan kepada Puan Haja Raida Haji Bujang. Jadi terima kasih banyak kami ucapkan. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.